pertama kita bakal mulakan menerusi perkongsian kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Amin di hujung talian untuk Pesona Dizara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz. Hari ini bersama dengan Ustaz untuk perkongsian kita. Ini minggu kedua untuk permulaan kita dalam forensik keluarga bersama dengan Ustaz. Sudah banyak macam akan kongsi dengan kita kejap lagi. Dan hari ini menarik sebenarnya untuk rakan pendengar, tekan butang share sekarang. Mana yang dah mula tu tekan butang share sekarang supaya ramai faham tentang obsessive compulsive disorder, OCD. Oh my God, apa ni Ustaz? Oh, OCD. Silakan Ustaz, perkongsian kita awal ini sebagai mukadimah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu. Anda rahmat Allah, adik ayati, saudara-saudara kita seluruh, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, saudara adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dan dalam untuk forensik keluarga kita nak fokus. Maknanya untuk tahun ini mengenai kesihatan mental, penyakit mental dan apa kata Islam mengenai perkara-perkara demikian dan mungkin apa yang boleh kita maknanya ubat ataupun cari jalan untuk kita memulihkan keadaan kita itu. Okey, so jadi pada pagi yang berbahagia ini kita nak kongsikan satu keadaan iaitu mengenai was-was yang melampau. Was-was yang melampau sehingga menjadi penyakit. So jadi maknanya sebelum tu sebagai mukadimah dia, okey, dalam rumah tangga ni kadang-kadang ada antara yang menyebabkan berlakunya perselisihan dalam rumah tangga ni kerana kecelaruan emosi kecelaruan emosi di antaranya. Dan kalau kita tengok banyak maknanya kes-kes yang dilaporkan di mahkamah syariah dan bukan saja keadaan orang yang biasa, kadang-kadang sampai orang-orang yang terkenal, para artis dan sebagainya, ada yang bercerai kerana pasangannya menghadapi apa yang disebut sebagai was-was yang melampau ataupun kalau bahasa mengikut DSM-5 ataupun Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ni disebut sebagai OCD ataupun OD, Obsessive Disorder ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Jadi maknanya apa benda tu ibu kakak, apa benda tu Mana bahasa mudah nak faham dia adalah was-was yang melampau. Jadi kalau kita lihat dulu apa yang dikatakan was-was melampau yang maknanya kalau dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali contohnya kan. Jadi kalau dicontohkan apa yang pernah dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali ada menyebutkan bahawa hati ini adalah satu perkara yang berbolak-balik. Dalam bahasa Arab, hati ini disebut qalbun. Qalbun ni maksud sendiri adalah berbolak-balik. Okey. Kadang-kadang berbolak-balik hati ni sampai dia boleh menjadi was-was. Okey. Ada kadang-kadang was-was ni sampai bentuk maknanya belief system ataupun sistem kepercayaan. Saya pernah jumpa satu orang yang hatinya berbisik-bisik mengenai benda-benda keimanan. Contohnya, betul ke Tuhan ni? Betul ke? Betul ke Nabi Muhammad ni? Betul ke? Mana berbisik-bisik itu was-was daripada sudut akidah ataupun daripada sudut keimanan. Dan benda ni ada kadang-kadang suruh maksudnya orang yang tak pernah kena mungkin tak perasan ataupun tak tahu. Tapi orang yang pernah kena, dan kalau kita tak pasangan kita kena, isteri kita kena atau suami kita kena, maknanya dia akan berbisik-bisik dan dia akan bersendirian. Betul ke Tuhan ni? Betul ke? Maknanya berbolak-balik hati dia, was-was dia tu benda-benda dalam benda-benda keimanan. Okey. Ada juga kadang-kadang was-was ataupun dia punya berbolak-balik dia tu daripada sudut daripada sudut maknanya syariat ataupun hukum hakam ni. Jadi saya juga pernah jumpa satu orang yang dia was-was dia sampai saya mungkin dah menceraikan isteri saya, Ustaz. Kan dia membaca sebuah hadis Nabi SAW sebutkan bagaimana 3 perkara bergurau pun jadi, antaranya talak.
Jadi dia sampai nak sebut perkataan talak tu macam takut sebab saya rasa saya dah ceraikan isteri saya macam kadang terbisik-bisik, kadang terbawa-bawa dalam mimpi. Kadang-kadang maknanya sampai kadang jadi pendiam. Sebab hatinya itu aku dah lapas talak ke belum? Dah lapas talak ke belum? Maknanya berkaitan dengan hukum hakam maknanya lapas talak ke maknanya macam tu benda hukum hakamnya tu. Dan ada yang kadang-kadang bila sebut bab hukum hakam, was-was yang melampau ni, ada yang kadang-kadang dalam bab solat contohnya kan. Dalam bab solat. Contoh macam ada orang yang bersolat pada hari ni, kalau kita tengok takbirnya kadang-kadang lebih daripada 20 kali kan. Dia usolli. Dia bagus alhamdulillah belajar tajwid. Tapi belajar tajwid yang bagus, membetulkan makhraj. Tapi kadang-kadang sampai dia belajar tu bukan membetulkan keadaan makhraj dia, tapi sampai jadi was-was dia. Usolli, short dengan sin. Kalau sin ni mana tak sah sembahyang ni. Usolli maknanya sampai 20 kali kadang-kadang. Kan? Dia maknanya ambil angkat takbir sampai beberapa kali kadang-kadang. Kadang-kadang daripada sudut was-was melampau daripada syariat ni daripada syariat ni, contoh macam katakan ambil wudu kan. Orang ambil wudu tu kadang-kadang dia ambil wudu dia basuh. Kadang sampai dekat 1 jam tau dekat tempat ambil wudu atau bilik air tu. Kan sebab apa dia rasa macam ni tak basuh lagi, kuku ni sampai macam begitu sekali. Kan maknanya daripada sampai sudut ibadah. Satu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh satu orang sahabat yang dia punya was-was yang melampau ni kepada istibrak kencing. Okay, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai istibrak, maksudnya baki-baki kencing, terutamanya bagi orang lelaki. Kan, orang lelaki ni baki-baki kencing ada di kemaluannya. Kadang-kadang lepas buang air dia disunatkan untuk berdehem supaya apa? Supaya baki-baki air kencing yang berada dalam kemaluannya itu terlepas. Sebab takut baki-baki kencing tu ada, jadi maknanya bila dia bangun kena dekat seluar dan sebagainya. Jadi satu orang sahabat ni bertemu Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni macam istibrak ni macam aku rusing lah, macam aku rasa takut lah, macam air kencing tu tetap menitis. Nanti kalau aku pakaian aku sembahyang aku jadi tak sah. Sebab dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut, kan, ada di antara salah satu orang yang dia diseksa di kuburnya. Dia diseksa di kuburnya kerana apa? Kerana dia tidak menjaga kencingnya. Kan? Tapi merujuk pada hadis ini adalah orang yang sengaja tidak menjaga kencingnya tau. Macam tu dia kencing berdiri, percikan kencing tu di seluar contohnya. Memang saja tak jaga. Kan? Tapi orang ini dah memang jaga, dia dah berdehem, dia tetap rasa macam Rasulullah. Macam mana ya? Maknanya dia telah kena was-was melampau. Was-was yang melampau. Dia dah kena was-was yang melampau. Jadi, apa kata Nabi SAW? Dah. Nabi kata, ini bahasa senang faham. Maksudnya dah cukup. Ambil air di tanganmu, renjiskan di bahagian kemaluanmu. Kan? Jadi, maknanya Nabi nak ajar di sini, okey, kalau nampak air pun tak dah. Maksudnya air renjisan kita tu. Air renjisan kamu tu. Macam mana Nabi SAW mengajarkan satu kaedah, dan kita lihat sebenarnya was-was yang melampau ini wujud kalau dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang silam. Kan, sampai ada orang yang hidupnya agak terganggu dengan was-was ini. Sampai dia kata, ini kencing macam mana ni? Jadi maknanya itu yang pertamanya, iaitu dalam bab akidah. Yang keduanya dalam bab syariat. Dan yang ketiganya, ada orang yang was-was lampau ini dalam kehidupan seharian dia. Contoh kehidupan seharian dia, contoh macam dia akan buat satu benda secara obsesif. Obsesif ni secara fokus. Contoh katakanlah bersih tu nak bersih, nak perfect sangat. Sampai kadang-kadang boleh jatuh kepada disorder ataupun keceraluan mental. Bila dia cuba tu sampai kalau benda tak bersih, jadi membebankan dia.
Kalau nak susun selipar tu mesti memang itulah tempatnya, kan? Macam seolah-olah polis jumpa jenazah mana-mana kan, ada di color kan tu kan. Jadi slipper dekat rumah tu macam seolah macam tu, kena macam tu lah. Memang kat tempat dia tu lah, kan. Jadi ada bersih. Maknanya dalam kehidupan sehari-harian itu kan. So di maknanya kalau dalam Islam ada 3 benda yang kita bahaskan. Yang satu, bisikan-bisikan hati daripada hati itu, iaitu berakidah. Ada orang kena berakidah. Mungkin nanti kejap lagi siapa-siapa yang pernah melalui boleh berkongsi pengalaman, perasaan dia kan, ataupun mungkin di hujung nanti kita ceritakan apa ayat-ayat yang boleh kita kongsikan untuk membantu kita begini. Okey, yang keduanya dari sudut hukum hakam. Hukum hakam tadi dalam bab ambil wudu, dalam bab maknanya angkat takbir, dalam bab ada yang hatinya tu, saya dah mentalakkan isteri saya ni, kan. Dan ada yang ketiganya iaitu dalam cari hidup ataupun lifestyle dia, kan. Jadi maknanya kalau di SM5 membicarakan mengenai tentang lifestyle tu saja, tapi dalam Islam kita bincangkan juga dari sudut akidah dan juga hukum hakam. Maksudnya apakah was-was yang melampau tu berlaku dan keadaannya itu. Okey, kita berhenti rehat sebentar. Masya Allah. Memang betul Ustaz. Seperti mana Ustaz jangkakan, memang ramai yang bertanya. Antaranya tadi kalau macam ada perasaan tertanya-tanya tentang Tuhan, tentang baginda Rasulullah, selalu hadir dalam hidup ni, macam mana keadaan keimanan seorang itu, betul-betul masih lagi dalam Islam ke bagaimana? Ada yang bertanya soalan tersebut Ustaz. Nanti kita akan kongsikan jawapannya bersama dengan Ustaz. Kita sambung lagi lepas ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, tekan butang share bagi yang sedang menonton secara langsung di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin, dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian hari ini. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin bawakan kepada kita untuk forensik keluarga. Kadang-kadang dalam keluarga kita bermasalah sebab apa? Sebab kita ada perasaan was-was yang melampau, ataupun kita sebut dari sudut psikologinya obsessive compulsive disorder, OCD. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Soalan-soalan kita simpan dulu. Anda tanyakan soalan terus. Untuk Ustaz sambung Ustaz untuk perkongsian kita. Terima kasih DJ Hati dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan alhamdulillah sekalian. Okey. So jadi apabila kita bicara mengenai tentang was-was melampau, ataupun kalau dalam DSM-5 disebut sebagai OCD ataupun OD, Jadi apa kesan dia? Okey, pertama sekali ada kesan pada individu, maknanya diri itu sendiri. Diri akan rasa terbeban. Maknanya kalau anda kata dia basuh, dia rasa bersih. Ini ada yang disebut sebagai delusional belief. Maknanya dia ada kepercayaan delusi. Lebih-lebih lagi kadang-kadang macam tengah dunia tengah sekarang ni diuji dengan pandemik COVID-19. Yang ada orang yang memang sangat terbeban jiwanya, hatinya, sebab apa? Dia rasa macam semua ada kuman. Dia akan basuh. Maknanya dia akan makan, maknanya sampai terbeban diri dia. Dan benda ni sampai statistik di beberapa negara-negara barat, ada orang yang diuji sebab kadang-kadang kekuatan keimanan tak ada, ataupun tak ada sistem kepercayaan yang boleh membantu dia. Macam kita orang Islam, kita percaya Allah akan membantu kita. Ada orang beban dia itu sampai boleh membunuh diri tau. Ini bahaya kepada diri. Maknanya boleh membunuh diri, dan memang ada orang yang was-was yang melampau ataupun OCD ni kerana terlalu beban diri dia tu sampai dia kata, alah aku tak nak hidup macam inilah. Dia sendiri memudaratkan diri dia. Tidak sedikit. Itu yang kita kena faham. Maksudnya ada orang yang kadang-kadang siapa yang kena nanti mungkin boleh bagi perkongsian kan. Memang akan terbeban hati dia. Saya pernah kat IT kan. Ada satu orang waktu saya tak sibuk lagi, ni cerita 15 tahun lepas tak sibuk bawa korang pergi Palestin apa semua, ni cerita 15 tahun lepas kan. Ada orang yang hati dia ni diuji dengan kata-kata yang aku nak mati dah. Sebab sikit luka nak mati kan. Hampir dekat 6 bulan, hampir tiap-tiap hari.
Lepas solat subuh, dia akan solat di mana-mana. Saya akan solat di sekitar tempat saya, masjid dan sebagainya. Dia akan datang ke rumah saya dan akan duduk berbual. Dan saya terpaksa bagi semangat dekat dia. Namun hampir tiap-tiap hari tau. Sebab apa? Kita tahu terbebannya orang yang diuji dengan was-was ini. Ini kesan pertama, kesan kepada individu, diri itu sendiri. Sebab tu kalau kita tak bantu, kalau kita tengok suami kita macam tu, kita tak perasan, kita rasa macam, lagilah boleh jadi bergaduh tau. Tapi kita tak tahu dia punya tekanan jiwa dan perasaan tu, terbebannya dia tahu sebenarnya. Itu kesan pertama, kesan kepada individu. Yang keduanya, kesan kepada sosial, iaitu perhubungan dia dengan manusia. Perhubungan dia dengan manusia. Maksudnya kalau anda kata contoh, katakan orang yang kena was-was yang melampau. Perhubungan dengan manusia, dia akan jadi marah-marah. Dia akan, contoh katakan, dia punya was-was tu pada bab hukum hakam. Jadi dia akan marah isteri dia. Najis ni, pakai slipper, pakai ni, najis ni, nanti tak. Maknanya dia akan jadi pergaduhan. Itu dalam bab maknanya yang syariat tadi, yang kedua, maknanya bab hukum hakam. Ataupun macam tadi saya bagi contoh, hatinya terbisik-bisik pasal maknanya kalau dia bercakap, dia akan rasa, aku cakap lafazkan cerai pada isteri aku ke. Akhirnya dia akan jadi pendiam, dia tak bercakap dengan isteri dia tak tahu. Maknanya hubungan sosial tu sudah mengganggu hubungan dia dengan manusia yang lain. Kalau dalam bab yang ketiga tadi, iaitu bab lifestyle ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang memang bergaduh tu sebab apa? Sebab suami ni bukan tak gantung tuala. Tak gantung tuala dengan dia punya standard. Macam gantung tuala tu macam gantung kat kedai tau. Maksudnya kena standard kat kedai bergantung rumah. Dan benda ni ada sampai bergaduh kadang-kadang. Maknanya kalau isteri yang kena, memang suami lah kan. Kalau suami yang kena pula, kadang-kadang isteri tak tahan. Isteri tak tahan. Isteri kemas, dia akan komen. Macam isteri tu tak mengemas langsung. Dan ada kes perceraian yang berlaku kerana apa? Hari-hari kena komen. Sampai isteri rasa tak berguna. Isteri tu rasa tak berguna hidup dia. Diri dia tak berguna, isteri rasa. Sebab dia dah kemas, tapi apa awak kemas ni? Nampak tak? Hubungan sosial tu boleh terganggu tu. Antara suami, antara isteri dan sebagainya. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kalau kita kena benda ini, atau kita kena kenal pasangan ni, apa step dia? Step pertama, kita kena ada kesedaran. Intibah dalam bahasa Arab, maknanya keberhatian, ataupun maknanya kesedaran lah itu, ataupun kita kena ada awareness, kesedaran bahawa okey, aku ni ada something tak kena ni. Dan orang yang kena was-was yang melampau, kadang-kadang dia rasa feel good tau, dia rasa okey dia bersikap demikian. Dia rasa okey dia bersikap demikian. Dia rasa okey dia komen. Dia tak tahu situ tengah panas kepala. Dia rasa okey, dia feel good, dia rasa demikian tu. Jadi ini dia kena ada awareness. Awareness tu datang dengan ilmu. Alhamdulillah, syabas dan tahniah, hari ni kita bincang mengenai OCD atau was-was yang melampau. Kita dapat dengar, kita dapat kongsikan kan. Jadi kita ada kesedaran. Ataupun pasangan kena tolong, pasangan sendiri kena tolong bagi tahu. Bang, abang ni punya apa panggil expectation ataupun abang punya standard tinggi sangat bang. Oh, ini macam bang rumah tangga dia bukan office dia bukan office tau, dia lain tau maknanya mesti macam ni. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita kena belakang dada. Ini maknanya kena ada kesedaran. Kemudian yang seterusnya apa dia? Saya yakin sangat selain daripada ilmu, benda-benda pemakanan membantu kita. Benda-benda pemakanan maksudnya okey, kalau bahasa moden sekarang, kita boleh jumpa sekretari ataupun kaunselor, mungkin dia boleh bagi maknanya ubat kita kadang-kadang kita rasa macam ubat ni macam gila je, tak kan? Allah jadikan orang tak sama. Kadang-kadang dalam brain kita atau dalam otak kita ni ada benda-benda enzim ataupun ada benda-benda yang kurang.
ada benda sel-sel yang perlu. Contoh macam ginilah, contoh orang kena kencing manis, dia punya bahagian dalam pankreas dia tak boleh nak keluarkan insulin dan sebagainya. Jadi dia inject insulin tu membantu badan dia tu, kan? Jadi maknanya kadang-kadang ubat yang dimakan tu sebenarnya membantu dopamin ke serotonin ke yang kurang kat kepala tu, dia membantu benda tu. Kan? Maksudnya orang tak sama, ada orang cukup, ada orang tak cukup kadang-kadang. Itu perlunya ubat tu. Jadi bukan makan-makan ubat tu jadikan orang ini gila ke, jadi tak, itu perlunya. Ataupun kata tak apalah, kita tak nak terima, pergi cari herba-herba. Saya yakin kan, pemakanan akan membentuk dalaman sebab benda yang masuk dalam badan kita inilah membentuk diri kita ni. Kan? Maksudnya cari boleh ataupun jumpa hospital ataupun makanlah yang halal thayyibah. Dalam Quran Allah sendiri sebut maknanya kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah kamu benda yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Kan? Halal dan baik. Benda baik dia akan beri kebaikan dalam badan kita. So kita masukkan benda-benda baik, pemakanan. Saya yakin jangan pemakanan jaga, makanan jaga, mungkin kena exercise dan sebagainya, kan? Dan saya nak kongsikan sebelum kita buka kepada maknanya siapa-siapa yang nak berkongsi soalan, amalan. Okey, kita dah bincang 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang diuji dengan OCD ni, amalkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ya Salam. Ya Salam, Ya Salam. Salam ni yang memberi keselamatan. Ya Salam. Amalkan banyak-banyak. Ataupun Ya Hasib. Ya Hasib ni yang menghitung. So yang menghitung ni maknanya dia yang memberikan kecukupan kepada kita tu. Ya Salam atau Ya Hasib. Sebab kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita daripada kita jadi terus disorder tau. Mula-mula was-was. Jadi was-was yang melampau, kan? Mula-mula sebagai satu tabiat biasa, takut jatuh sampai disorder. So amalkan Ya Salam. Berapa kali tak kisah, pagi 100 kali, petang 100 kali. Bagus juga baca surah An-Nas. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebab daripada perspektif Islam, kadang-kadang ada was-was ini adalah bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sebab nak tengok kita tu lah tadi. Dia nak ganggu secara individu kita tertekan, kita jadi terbeban, kan? Ataupun nak ganggu hubungan sosial kita. Jadi mana kita terlalu dibisikkan supaya nak perfect, maknanya terlalu sempurna tu, sampai komen isteri. Sampai langsung tak memahami isteri punya usaha tu komen. Jadi ada orang bercerai sebab ni dan itulah syaitan nak. Syaitan nak menghuru-harakan kehidupan manusia tu. Yang maknanya baca surah An-Nas. Kalau kita nak sembahyang, baca surah An-Nas sebelum tu. Kalau kita ada was-was baca surah An-Nas sebab ada dia daripada bisikan syaitan. Jadi maknanya selain daripada tu memang pergi kaunseling, kan? Jadi pergi jumpa orang alim, kan? Jadi orang alim boleh bagi perspektif Islam. Kaunselor dia ada ilmu dia yang Allah SWT bagi, kan? Sekretari ada ilmu dia Allah SWT bagi untuk dibantu. Kalau takut-takut kita jadi disorder sampai membebankan diri kita, kan? Individu, dan membebankan hubungan sosial kita. Kan, akhirnya jadi benda lebih teruk lagi, kan? Jadi kalau bebankan diri sampai di barat lebih 15% orang yang OCD ni boleh bunuh diri. Bunuh diri sampai keadaan itu sekali. Sebab dia tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada zikir-zikir dan sebagainya, dia tertekan sangat dia. Okey, wallahu alam. Kita buka untuk soalan mungkin. Terima kasih Ustaz. Dan kita nak naikkan soalan-soalan sahabat-sahabat kita di WhatsApp IKIM di 01129004 dan juga di YouTube IKIM, di Facebook IKIM FM, insyaAllah. Kita ada pengalaman, rakan kita ni berkongsikan pengalaman pernah mengalami obsesi kebersihan. Sahabat kita ni dah sebati dah sebab telah dididik di asrama, bangun tidur, kemas katil, tutup lampu dan juga sebagainya, tandas jantan dalam keadaan bersih, baju kotor masuk dalam bakul dan sebagainya. Akan tetapi selepas berkahwin, sahabat kita jadi stres sebab partner sebantal sebaliknya. Sampai satu ketika apabila ibu mertua kata abaikan aja, mula-mula memang abaikanlah. Stres juga Ustaz. Kata lama-lama beliau belajar menerima
dia seadanya dan latih beliau cara sahabat kita ni, dan alhamdulillah syukur dia pun dah berubah. Ini salah satu daripada contoh Ustaz sahabat kita ni. Betul. Dan seterusnya kita ada soalan daripada rakan kita di WhatsApp juga, daripada Afif Azman. Boleh ke Ustaz sahabat kita selalu terfikir perkara-perkara yang tak baik. Contohnya isteri sedang mengandung dan beliau kerap terfikir keadaan anak kurang upaya. Adakah ianya boleh menjadi sebagai satu doa sebenarnya Ustaz? Okey, itu yang saya sebut kadang-kadang. Kalau dalam Islamik punya perspektif, was-was ini ataupun gangguan hati ini, maksudnya ada yang berlaku daripada sudut akidah, ada sudut hukum hakam dan ada sudut maknanya lifestyle, kebersihan dan macam tu. Jadi akidah hati maknanya kepercayaan kita. Kadang-kadang ada ganggu kepercayaan kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepercayaan kepada takdir. Contoh macam anak mengandung tapi belum-belum dah risau ni kalau ni macam mana, kalau ni macam mana. Maksudnya apa, nampak tak kesan dia pada individu, maknanya dia sendiri akan tertekan, stres dan sebagainya. Jadi sangkaan bukan doa. Sangkaan tu bukan doa, jangan dilayankan. Kita tu sendiri, maknanya kena jaga diri kita. So maksudnya kena banyak doa, kena pegang perut isteri untuk doakan. Kita usaha yang sebaik-baiknya bagi isteri, makan yang bagus-bagus, rahmati dia ketika tengah mengandung, baki serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya jangan rungsing sekarang ini. Maksudnya jadi apabila kita rungsing, hati itu bercakap mengenai takdir, ini sakit apa sebagainya, kita akan tertekan. So baca banyak-banyak tadi ya salam ataupun ya hasib dalam doa harian kita, dalam zikir harian kita. Wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz, perlukah seorang semasa temuduga kerja di jabatan kerajaan atau swasta buat tahap kesihatan dia sebelum ini, di mana beliau pernah mendapat penyakit mental dan sudah dapat dirawat di Hospital Sakit Jiwa Kerajaan berapa puluh tahun dahulu, tapi sudah pulih dan sihat semula. Adakah sumber rezeki beliau halal? Sebab takut kalau beliau bercakap jujur, besar kemungkinan tak dapat pekerjaan. Maknanya dia menipulah Ustaz dalam ketika temuduga tu untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan dia ada penyakit mental sebelum ini Ustaz. Minta penjelasan daripada Ustaz. Okey, adakah soalannya itu jelas? Saya tak tahu kalau DJ Kak Yati sebelum di temuduga waktu di IQ ni ada soalan DJ Yati Faradi pernah ada penyakit mental atau tak. Saya tak tahu soalan tu wujud ke tak dalam temuduga. Ada tak? Jadi ada, mungkin di setengah tempat ada Ustaz, mungkin. Oh, saya sempat bagi DJ Kak Yati tak ada kan ada juga. Tapi kalau sekalipun ada, okey, maksudnya ada benda-benda yang kita kena terus terang daripada sudut takut jawatan yang kita duduk tu memerlukan memang betul-betul sihat dan bagi pandangan sihat tu tak pernah ada sakit. Bagi pandangan ada kadang-kadang jawatan-jawatan tu perlukan begitu. Ada jawatan-jawatan yang memang tak perlukan demikian, maka kita boleh cerita secara surface je lah. Tapi kadang-kadang ada benda yang perlu tau. Sebab bagi kacamata pengamal perubatan, kalau orang yang pernah kena, dia ada chance untuk akan kena lagi. Contoh macam katakan saya ngajar diving. Kalau orang pernah kena ada apa yang dipanggil sebagai decompression sickness, mana badannya pernah ada bubble, walaupun pernah puluhan tahun lepas. Jadi kalau sebagai instruktor, antara benda yang saya akan tanya benda itu. So maksudnya sebab apa? Ada kemungkinan dia kena juga. Jadi bagi pengamal perubatan, itu dia punya keadaan ataupun pengalaman mereka. So ada setengah jawatan tu perlu terang atau teranglah. Kalau kita tak dapat kerja kat situ, rezeki bukan kepada kerja. Rezeki Allah yang bagi. Kerja tu hanya wasilah Allah bagi rezeki. Ada jalan lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Seterusnya sahabat kita tanyakan soalan. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan tajuk OCD ini. Astaghfirullahalazim, terjawab soalan sahabat kita ni yang menghantarkan titipan ini di WhatsApp Wikim. Betul Ustaz, sahabat kita ni tak sedar jadi macam tu. Susah nak cakap Ustaz rasanya. Semuanya rasa seperti orang salah padahal diri sendiri yang tak sedar dan tak ada siapa bagi tahu semua itu apabila sahabat kita tanya. Banyak sangat salah sahabat kita ni Ustaz, lebih-lebih lagi pada diri sendiri, malu dan bersalah. Jadinya istighfar dah Ustaz. Tapi dalam keadaan macam ni Ustaz, mesti sahabat kita rasa tertekan sebab selama ni dia tak tahu, kemudian bila dah jadi macam ni dia akan rasa serabut Ustaz. Macam mana cara nak kita nak tenangkan diri kita Ustaz? Okey,
Itu bagusnya ilmu. Alhamdulillah hari ini perkongsian kita di JKIT ada memberi manfaat kepada sebahagian orang yang mewujudkan awareness ataupun kesedaran. Sebab tu tahun ni kita akan bawa forensik keluarga, kita akan kongsikan sepanjang tahun ini semua mengenai kesihatan mental dan penyakit mental, supaya kita ada at least ada kesedaran. Dan akhirnya kita bila ada kesedaran kita tahu okey mana nak berubat ke nak apa ke, ataupun kita tengok pasangan kita dengan pandangan yang rahmat, maknanya kesian, maknanya dia ada something yang kena bantu contohnya. So maknanya bagi kita yang mungkin rasa rupanya teruk aku sebenarnya ni, tak apa. Tidak ada benda kebetulan dalam hidup. Hari ni puan buka radio tu dengar tak benda kebetulan dalam hidup tau. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak bagi puan faham, oh ini sebenarnya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salahkan diri, belajar memaafkan diri dan belajar memaafkan orang lain. Maafkan diri. Tak ada siapa yang tak buat salah. Bezanya bentuk je. Jadi maknanya maafkan diri, maafkan orang lain. Okay, teruskan kehidupan, turunkan expectation kita ataupun kita punya standard tu turunkan sikit, supaya kita boleh lebih tenang dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada kawan kita ni Ustaz, dia kongsikan antara sebab kisah mental kawan lelaki saya kena reject kahwin oleh pasangan wanita. Dapat tahu dia ada masalah mental. Maknanya kalau tak dirawat, ni antara perkara-perkara yang boleh berlaku Ustaz kan? Okey, saya pernah menghandle atau mengendalikan satu kes kan. Satu orang yang berkenan dengan satu orang. Memang baik, bagus apa semua. Jadi rupa-rupanya dia ada, ini kita akan bincang dalam tajuk akan datang, dan dia panggil skizofrenia apa semua kan. Tapi dia dalam keadaan yang tak ada awareness. Benda tu tak ada awareness kat dia. Dia tak ada kesedaran. Dia ada something wrong. Jadi ketika tunang tiba-tiba benda tu terjadi. Ada yang dengar bisik-bisikan, akhirnya boleh putus tunang. Ya, memang kadang-kadang orang bila tahu benda tu, maksudnya orang takkan nak duduk bersama orang yang ada kesihatan mental yang tak berapa baik kan. Semua orang tak sanggup maknanya nak duduk begitu. Tapi kalau kita ubat, kita ada kesedaran awal, kita ubat, benda tu insya-Allah akan sembuh. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang di peringkat denial. Denial tu maknanya dia menafikan, tak adalah, saya normal. Kebanyakan orang dia rasa normal. Dia rasa dia panggil feel good. Dia rasa selesa dengan keadaan dia tu. Padahal dia tidak normal seperti orang biasa. Maksudnya jadi kesedaran tu sangat penting. Jadi tahun ini insya-Allah sepanjang tahun forensik keluarga kita akan bincang mengenai kesihatan mental. Maknanya dan macam mana daripada perspektif Islam dan amal-amalan boleh kita kongsikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Satu soalan terakhir daripada sahabat kita ni, silakan nak membantu. Ni peranan orang lain lah untuk membantu. Sebab sahabat kita ni ada ibu yang mempunyai masalah OCD di dalam banyak perkara. Seperti bila kemas barang, perlu letak tempat yang sama, tak boleh diubah-ubah, basuh tangan banyak kali dan sebagainya. Dan yang penting Ustaz, Alhamdulillah ibu ada kesedaran tentang perkara ini. Tapi masih tak dapat nak mengawal perkara tersebut. Jadi, bagaimana peranan anak ini nak membantu ibu tersebut? Sebab ibu sukar untuk terima apa yang anak dia cakap, Ustaz. Okey. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang kita cakap tak boleh nak terus terang. Tak boleh nak terus terang. Contoh macam, mak ni OCD lah tu. Tak boleh Sudut adab pun tak boleh Dia kena pakar yang cakap, bukan anak Bukan nak sindir tak Sudut adab pun tak kena tau. So maksudnya jadi maknanya kalau mak tu berulang-ulang, tapi memang kita nak bantu orang, kita kena dedicate hidup kita tau. Kita dah datang sekali-sekali lagi mau komen kah? Datanglah ziarah mak tu sebulan sekali lagi mau komen mak tu kah? Apa punya anak? Okay. Kita kena dedicate hidup kita. Kita kena duduk dengan dia. Kalau dia basuh tak banyak apa semua, banyak kali kita pergi basuhkan. Mak nak letakkan mana mak, pelan-pelan. Barulah kemudian kita cakap, mak bersih dah ni sebenarnya. Kena dedicate, kena peruntukkan masa, dan Allah akan balas benda tu di dunia lagi kebaikan pada kita. Bukan sekali-sekali datang lagi mau komen. Apa punya orang. Okay. Dan itulah antara berbakti dengan mak ayah. Berbakti dengan mak ayah ni bukan saja dari sudut nampak bagi duit, bukan sebab itu. Maknanya menyenangkan emosi juga adalah berbakti kepada mak ayah. Wallahu a'lam.
pelan-pelan, insyaAllah semuanya Allah memudahkan. Kita sampai ke hujung dah pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup sikit dengan kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini tentang was-was yang agak melampau ni. Silakan. Ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi pada hari ini kita kongsikan mengenai was-was yang melampau. Jadi was-was melampau ni ada 3 bentuk dia, iaitu daripada sudut akidah ataupun belief system, sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan tu bukan saja daripada, maknanya ada orang mempertikaikan keimanan kepada Allah, kepada Nabi, kadang-kadang boleh takdir. Dia rusing, maknanya dia punya was-was tu macam macam ini kan, ataupun dari sudut hukum hakam ataupun lifestyle atau cara hidup. Jadi bila was-was ni berlaku, dia akan mengganggu 2 benda, satu individu tu sendiri, yang keduanya perhubungan sosial. Dan kalau tidak diubat, takut akan mengeruhkan keadaan, menekan individu, kita sangat terbeban dengan benda itu, ataupun dengan keluarga kita akan jadi macam lebih macam komen, akhirnya macam dalam rumah tangga tu akan jadi tak sedap lah sebab terlalu banyak pertikaian dan sebagainya. Jadi maknanya last kali kita kongsikan mengenai amalan. So apa yang kita bagus kita amalkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam rantai Asmaul Husna. Kita dah bincang Asmaul Husna panjang lebar pada kelas-kelas yang lepas. Jadi ambil nama Allah ya Salam ataupun ya Hasib, ataupun dua-dua sekali pun boleh. Ya Hasibu ya Salam, ya Hasibu ya Salam, ya Hasibu ya Salam, ya Hasibu ya Salam. Baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Niatkan, fokuskan, ya Allah, tolong Tuhan, bantu buangkan was-was yang melampau dalam diri aku ni. InsyaAllah kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan makbulkan doa kita berdasarkan firman Allah, ud'uni fastajib lakum. Kau doalah kepada aku, pasti aku akan mustajabkan permintaan kamu tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terus jaga kesihatan mental, ubat penyakit mental, terima keadaan kita macam itu, baru kita boleh cari ubat ataupun berubat. Sebab berubat ni sunnah Nabi, tadawau. Mana dia kata berubatlah. Penyakit zahir, luka di tangan nampak, luka di hati siapa yang tahu. Luka di kepala siapa yang perasan. So tenang-tenang sajalah dalam hidup ini, tenang-tenang dengan keimanan, tenang-tenang dengan ilmu, tenang-tenang dengan kefahaman, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tenang-tenang itu Ustaz punya hashtag sekarang, tenang-tenang. Tenang-tenang. InsyaAllah. Apapun Ustaz, sampai ke hujung kita tutup perkongsian kita dengan doa. Ustaz silakan. Okey, kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah segala urusan kami, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit kami yang zahir dan yang batin, ya Allah. Yang nampak dan yang tersembunyi, ya Allah. Tutuplah keaiban diri kami, ya Allah. Dan bantulah kami untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kedua ibu dan ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka merahmati kami waktu kami kecil, ya Allah. Rahmatilah diri kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami merahmati kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman, ya Allah. Rezekikan kami untuk mengingatimu dan mengingati Nabi-Mu, ya Allah. Rezekikan kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita hari ini. Untuk forensik keluarga, kita nak bedah lagi apa lagi yang dalam keluarga kita boleh perbaiki, kita boleh elokkan, perindahkan, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar
bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.